Alhamdulillah kita pagi ini dapat bersama lagi dalam kuliah Jami' Tirmizi. Kita telah sampai ke bab 71. Pagi ini kita akan baca bab ke 71 mengikut yang saya tanda tu di situ, iaitu babul mashi 'alal khuffain lil musafir wal muqim. Bersama-sama dengan hadis di bawahnya, iaitu hadis ke-95 dan seterusnya. Hadis 95, 96 dengan komentar Imam Tirmizi semua sekali. InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari ini. Babul mashi 'alal khuffain lil musafir wal muqim. Bab menyapu khuf, kedua khuf bagi musafir dan bukan musafir. Maksudnya orang yang berada di sesuatu tempat itu yang tidak bermusafir. Jadi maksud bab menyapu kedua khuf ni, yang ni bab hukum. Hukum, mana ada buang sesuatu dari situ. Bab hukmi al-mashi 'ala al-khuffain lil musafir wal muqim. Ada perbezaan ke tak ada di antara orang yang bermukim dan orang yang bermusafir? Ada beza ke tak ada beza? Dan boleh ke tidak boleh? Mungkin kepada musafir tu kita rasa nampak macam boleh, tapi kalau orang yang bermukim tu boleh ke tidak? Itulah maksudnya, nak tahu hukum lah. Ni masih lagi berkenaan dengan hukum, hukum menyapu khuf. Jadi menyapu khuf ni dipakai kedua belah lah, dua belah kaki. Hukum menyapu khuf ni kita dah bincang dah sebelum ni, ada bab sebelum ni. Ini bab seterusnya lah, masih lagi duduk bincang tentang sapu khuf. Cuma sebelum ni sapu khuf secara umum. Ni sapu khuf untuk orang yang bermusafir dan bukan musafir. Macam mana hukumnya? Sebagaimana kita telah bincangkan sebelum ni, sapu khuf ni hadis-hadisnya sangat banyak, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan ia terbilang sebagai salah satu hadis mutawatir juga. Mutawatir maknawi lah. Mutawatir maknawi. Bukan mutawatir lafzi, tapi mutawatir maknawi. Dan boleh dikatakan semua golongan ahli sunnah wal jamaah terima sapu khuf ini. Tetapi golongan Syiah, tidak semua Syiah juga, golongan Imamiyah lah khususnya, cukup anti dengan sapu khuf ni. Mereka mengatakan sapu khuf tak boleh, tak sah. Kalau seseorang tu mengambil wuduk dan akhirnya ketika nak basuh kaki tu dia pakai khuf, jadi tidak basuhlah, sapu khuf, itu tak sah wuduk. Jadi dia kena buat macam mana? Dia kena tanggalkan khufnya kalau dia pakai khuf, dan sapu kaki, bukan basuh kaki, sapu kaki. Jadi sapu khuf dia tak bagi, tapi sapu kaki dia kata itu kena buat. Kalau tak buat itu tak sah wuduk pula. Bukan basuh kaki tak betul kata mereka. Itu fahaman yang salah lah, fahaman Syiah. Baik, di sini kita dah ada, tak apa, sebelum itu kita baca dulu hadis dan komentar Imam Tirmizi. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Sa'id bin Masruq an Ibrahim at-Taymi an Amr bin Maimun an Abi Abdullah al-Jadali an Khuzaimah bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil mashi 'ala al-khuffain. Itu dia bagi mati di sini. Betul juga berdasarkan yang asalnya, tapi dari segi bila kita baca tu dengan wasal tu kena bagi di bawah, 'anil mashi gitu.
Jadi ada setengah-setengah kitab tu berbaris di bawah, setengah-setengah tu mati. Kedua-duanya betul. Cuma bila kita baca tu, kena baca sambunglah. Anil mashi ala al-khuffain. فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. Kita baca dulu semua sekali hadis dan komentar Imam Tirmizi, iaitu hadis yang ke-96 pula. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن atau 3 أيام ولياليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح عن الخفين وهو قول مالك بن أنس. قال أبو عيسى والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. Jadi itulah hadis bersama dengan komentar Imam Tirmizi. Kita balik semula ke tempat mula-mula kita baca tadi, iaitu untuk melihat apa maksud tajuk bab itu. Tajuk bab Imam Tirmizi ini pun menarik juga, ada juga maksudnya walaupun tidaklah seni macam tajuk bab Bukhari. Iaitu ada nota di situ 864. Seluruh umat Islam bersepakat tentang keharusan menyapu kedua khuf dalam berwudu bagi musafir dan bukan musafir. Cuma ada satu riwayat Ibnul Qasim daripada Malik yang hanya mengharuskan sapu khuf kepada musafir sahaja. Adalah situ. Satu riwayat daripada Imam Malik, tidak kepada bukan musafir. Bukan musafir tak boleh. Itu dah kan ada berbeza itu hukum tu. Tetapi riwayat itu tidak juga menjadi rujukan fatwa dalam mazhab Malik.
Dalam mazhab Malik, boleh kedua, musafir dan tidak musafir, boleh saja menyapu khuf ketika berwudu. Jadi pendapat Malik itu tidak diguna pakai oleh orang-orang mereka sendiri dalam fatwa. Tiada siapa pun dari kalangan ulama Malikiyah berfatwa dengannya. Tapi itu ada. Ya. Bukan kita berhenti dekat 878 juga. 878? Mana? Mana kita akan sambung. Kita berhenti 876, 877 lah. Oh dah. Itu dah lepas dah. Ni hadis 96 lah, belum baca lagi. Betul lah, betul. Oh, ada kita baca sini lah kalau begitu. Hadis yang kedua di bawah bab ni ya. Kita dah baca dah tadi. Kalau begitu, dah baca dah tu. Kenapa saya tanda di situ? Muka surat 429 mula. 429. Ya. Okey. Bagus, kena bagi tahu lah. Hannad meriwayatkan kepada kami, ni hadis 96 tengok situ muka surat 429. Hannad meriwayatkan kepada kami, katanya Abul Ahwas meriwayatkan kepada kami daripada Asim bin Abin Najud, daripada Zir bin Hubeish, daripada Safwan bin Assal. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam jika kami bermusafir, kecuali apabila kami berjunub, dan kami tetap boleh menyapu khuf, yakni apabila berwudu kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur. Kerana tu boleh berwudu. Jadi ini semua menunjukkan 2-3 perkara ni, sekurang-kurangnya yang disebutkan dalam hadis ni adalah antara perkara yang membatalkan wudu, menyebabkan seseorang itu berhadas. Tapi hadas ini maksudnya hadas kecil. Kalau hadas besar mesti kena buka khuf itu. Mesti ketika mandi itu kena bukalah air itu biar rata. Setelah mandi itu baru pakai pula. Pakai pula tu tengoklah bila batal wudu, mandi tadi tu kira-kiranya tak perlu berwudu pun, cukup dengan mandi saja. Lepas tu bila pakai dalam keadaan suci lah maksudnya. Lepas tu batal wudu pula kerana apa-apa sebab lah batal wudu. Jadi wudu yang dia ambil selepas itu, wudu tu boleh sapu khuf lah. Tak perlu kita tanggalkan khuf lagi. Boleh kita sapu khuf. Kalau bermusafir 3 hari 3 malam. Itu. Mana Nabi SAW suruh kami buat begitu. Tidak buka khuf. Kalau tidak nak buka lah, kalau nak buka tu lain cerita. Kalau tidak nak buka selama 3 hari 3 malam tu boleh. Lepas tu tak boleh lah. Kena buka lah ke mana-mana pun. Kena buka lah ikut mana-mana pun lepas tu. Begitu juga kalau berjunub ataupun kalau perempuan dia nak mengangkat hadas besar. Bila dia haid, mari kotor, lepas tu dia tak boleh sembahyang lah, kita kata. Tak boleh. Jadi bila dia boleh bersembahyang tu, selepas tu dia mandi lah. Mandi tu tak boleh lah pakai khuf, kena tak ada khuf. Lepas mandi tu boleh pakai lah. Kalau musafir macam ni lah juga, lelaki perempuan sama, 3 hari 3 malam. Kalau bukan musafir boleh sehari semalam sahaja. Lepas tu kena buka. Kena buka. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Al-Hakam bin Utaibah dan Hammad meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit. Namun ia tidak. Ali Ibn al-Madini
Ali bin Abdullah Al-Madini berkata, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kata Syu'bah, Ibrahim An-Nakha'i tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Zaidah berkata, yang ini sebagai riwayat, dia kata itu sebagai meriwayatkan daripada Mansur. Mansur tu Mansur bin Al-Mu'tamir. Apa dia kata? Kami pernah berada di dalam bilik Ibrahim At-Taimi. Ketika itu Ibrahim An-Nakha'i juga ada bersama kami. Lalu Ibrahim At-Taimi meriwayatkan kepada kami daripada Amar bin Maimun Al-Audi, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, daripada Nabi SAW tentang hadis menyapu khuf. Itu yang betulnya. Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, berkata dalam bab ini, hadis yang paling baik adalah hadis riwayat Safwan bin Assal Al-Muradi. Abu Isa berkata ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan fuqaha setelah mereka. Yang ini setelah sahabat Nabi dan setelah tabi'in itu ada fuqaha, imam-imam mujtahidin selepas mereka, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Jadi semua mereka mengatakan begitulah. Musafir 3 hari 3 malam, tidak musafir sehari semalam, boleh sapu khuf. Jadi sapu khuf tu ketika berwuduk lah, ketika berwuduk. Mereka berpendapat orang yang tidak bermusafir menyapu khuf selama sehari semalam sahaja. Dan orang musafir pula boleh menyapu selama 3 hari 3 malam. Abu Isa berkata ada juga diriwayatkan daripada sesetengah ahli ilmu bahawa mereka tidak memberikan batasan waktu untuk menyapu khuf. Tidak terikatlah dengan 3 hari itu. Kalau nak lebih lagi pun boleh. Selama mana, 10 hari ke apa pun boleh. Inilah pendapat Malik bin Anas. Iaitu Imam Malik lah, pendapat Imam Malik. Abu Isa berkata lagi, pendapat yang memberikan batasan waktu adalah lebih sahih. Kalau nak kira dari segi sanad lah, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ada hak tu, sapu khuf tu, itu yang lebih sahih. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Safwan bin Assal, bukan melalui saluran riwayat Asim. Bukan melalui Asim, tapi melalui orang lain. Itulah hadis yang kita baca ini adalah hadis yang kedua di bawah bab ini. Hadis yang kedua di bawah bab ini. Adapun hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-95, itu telah pun kita bincangkan sebelum ini. Sebelum ini. Sebagaimana biasa, kita berkenalan dengan perawi dulu. Ini Hannad, ini banyak kali dah bertemu. Hannad meriwayatkan kepada kami, kata Imam Tirmizi. Katanya, yang ini kata Hannad, Abul Ahwas meriwayatkan kepada kami daripada Asim bin Abin Najud. Jadi siapa Abul Ahwas itu? 877. Nama sebenarnya ialah Salam bin Sulaim Al-Hanafi, maula mereka. Al-Kufi Al-Hafiz. Dia ni seorang hafiz hadis. Beliau meriwayatkan hadis daripada Al-Aswad bin Qais, Ziyad bin Ilaqah dan ramai lagi orang-orang lain. Jadi kita kena tahulah seseorang perawi itu dia ambil hadis daripada siapa. Kalau di dalam kitab kita ni, kita tidak sebut banyak lah, tidak sebut semua sekali perawi. Kalau dalam kitab-kitab rijal memang sebut. Ibnu Mahdi, Hannad bin As-Sari dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkannya daripadanya. Hannad meriwayatkan
sendiri pun ada. Lepas tu dengan sanad yang ada Abul Ahwas di dalamnya pun ada. Abul Ahwas seorang perawi thiqah lagi. Al-Ijli pula berkata, beliau seorang pengikut sunnah dan ittiba'. Abul Ahwas adalah salah seorang perawi ke-6 kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Ini Abul Ahwas. Abul Ahwas meriwayatkan hadis ini daripada Asim bin Abin Najud. Siapa pula? Asim bin Abin Najud. Kita ada nota di situ. Asim bin Abin Najud. Nama sebenar Abin Najud, ayah dia tu, menurut pendapat jumhur ulama, ialah Bahdalah. Asim bin Bahdalah. Amar bin Ali pula berkata, Bahdalah itu nama ibunya. Ada pula khilaf tu. Bahdalah tu ayah ke atau ibu. Asim bin Bahdalah. Abul Hasan berkata dia seorang yang boleh dikatakan benar, tetapi tidaklah sampai boleh dikatakan thiqah. Dia juga bukan seorang hafiz. Ibnu Ulayyah telah mentajrihkannya. Kata Al-Uqaili, tidak ada apapun kekurangannya selain ingatannya yang tidak baik. Itu saja yang dia tahunya tentang Asim bin Abin Najud. Ingatan dia tu tak kuat, tidak baik. Kata Al-Bazzar, kami tidak mengetahui ada sesiapa pun meninggalkan hadisnya. Yang ini tidak mahu menerima hadisnya. Tak ada orang nak siapa tinggal tak mahu terima hadisnya. Itu tak adalah begitu. Walaupun beliau bukan seorang hafiz. Walaupun dia bukan seorang hafiz, tapi diterima juga. Demikianlah tersebut di dalam Muqaddimah Fathul Bari. Di dalam At-Taqrib pula Hafiz Ibn Hajar menulis, seorang perawi saduq yang ada banyak waham. Dia hujjah dalam qiraat. Salah seorang imam lah ni. Imam Qari yang 7 tu, salah seorang. Dan secara umumnya orang duduk baca ni dikatakan ini baca mengikut qiraat Hafaz yang meriwayatkannya daripada Asim ni lah. Asim bin Abin Najud. Apa yang dia tulis? Dia kata seorang perawi saduq yang ada banyak kelihatan. Yang ada seorang perawi saduq yang ada banyak waham. Dia hujjah dalam qiraat. Dalam qiraat memang hujjah. Hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim dikemukakan bersama perawi lain. Jadi hadis dia tu maqrunan bighairihi. Maqrunan bighairihi. Disertakan bersama-sama dengan orang lain. Itu dia. Ini untuk menampung kekurangan dia tu lah. Itu apa namanya sebut gitu. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikemukakan bersama para ilmuwan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikemukakan bersama perawi lain. Begitu. Makna maqrunan bighairihi. Tidak kata riwayat dia sahaja. Asal dia tu dianggap tidak kuat, mesti ditampung dengan orang lain. Dia tu dikemukakan sebagai mutaba'ah, sebagai mutabi' ataupun sebagai syahid sahaja bagi riwayat yang lain, bagi perawi lain. Begitulah orang ni, kalau dia hebat, dia lebih dalam satu bidang, bukan bermakna dalam bidang lain dia iktiraf. Macam Asim ni, dia iktiraf dalam qiraat, diperakui, tetapi di dalam hadis dia anggap sebagai tidak kuat. Banyak waham lah, banyak keliru. Daripada Zir bin Hubeish. Asim bin Abin Najud tu mengambil riwayat ini daripada Zir bin Hubeish. Zir bin Hubeish ni guru qiraat juga. Selain daripada tu, dia terlibat juga dalam hadis ini. Terlibat juga dalam hadis. Tetapi apa kedudukannya? Kedudukannya pun tidak lebih baik daripada Asim tadi. Baik, kita tengok ada nota tu 879.
Al-Asadi Al-Kufi, seorang perawi mukhadram yang thiqah lagi mulia. Jadi Thabit daripada Zir bin Hubeish, daripada Safwan bin Asal. Jadi dia ni Al-Asadi Al-Kufi, seorang perawi mukhadram. Perawi mukhadram ni maknanya perawi yang sempat dengan zaman jahiliyah dan sempat juga dengan zaman Nabi SAW. Itu Zir bin Hubeish, maknanya orang tua lah. Dia meriwayatkan daripada Safwan bin Asal. Jadi kita dah sebut ada orang lain riwayatkan juga hadis ini daripada Safwan bin Asal, dan ramai juga ulama mengatakan hadis yang paling sahih ialah hadis Safwan bin Asal, iaitu bukan mengambil kira sanad ini, bukan mengambil kira sanad ini. Kalau mengambil kira sanad ini tidaklah sesuai dikatakan paling sahih. Sebenarnya lebih sahih lagi hadis yang sebelum ini, Khuzaimah bin Thabit itu. Tetapi jika dia ambil kira mutaba'atnya, syawahidnya, maka ia boleh dikatakan sahih. Daripada Safwan bin Asal, kata beliau, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak membuka khuf selama 3 hari seperti yang kita dah baca tadilah. Seperti yang kita dah baca tadi. Jadi di sini ada nota 880. Sampai di sini saya nak minta orang lain baca lah. Ya. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca. Silakan. 880. Demikianlah terjemahan mafhum bagi yang ibarat terakhir di dalam hadis di atas untuk memudahkan para pembaca memahaminya. Ia agak sulit difahami berdasarkan redaksi asalnya. Rangkai kata walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ia diatafkan kepada sesuatu yang ditakdirkan. Rangkai kata illa min janabah yang tersebut sebelumnya menunjukkan apa yang ditakdirkan itu. Rangkai kata min ghaitin bertaalluk, yakni bergantung dengan sesuatu yang mahzuf. Takdirnya ialah wa amarna an nanzi'a khifafana min janabah wa la nanzi'a min ghait wa baulin wa naumin. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menanggalkan khuf kami kerana berjunub dan tidak meninggalkannya kerana air besar, air kecil dan tidur. Menanggal kata silap. Dan tidak menanggalkannya kerana air besar, air kecil dan tidur. Lafaz riwayat An-Nasa'i lebih terang lagi dalam menyampaikan maksudnya. Lihat riwayat berkenaan di bawah ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'aha 3 ayyamin min ghaitin wa baulin wa naumin illa min janabah. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila bermusafir agar menyapu khuf kami tanpa menanggalkannya selama 3 hari kerana buang air besar, air kecil dan tidur, kecuali kerana berjunub. Baik, sekejap. Jadi kalau kita perhati kepada ibarat hadis ini agak tidak biasalah cara susunannya itu. Walakin min ghaitin wa baulin, tetapi kerana buang air besar, air kecil dan tidur. Itu yang bolehnya sapu khuf. Illa min janabatin, kecuali kerana junub. Kecuali kerana junub. Kerana janabah itu tak bolehlah, tak tanggal, kena tanggalkan. Jadi ibarat tu kan kita nak bincang ibarat hadis itu, redaksi hadis itu, cara dia sebut itu. Ni kan kalau kita ambil kira terjemah harfiah lah, kalau harfiah tu nampak orang Kelantan kata tidak berapa lendik lah. Faham ke tidak? Faham lah. Orang Kelantan, kalau orang Kelantan dia faham lah, tidak berapa lendik. Orang yang tidak Kelantan faham ke tidak? Tak berapa lendik ni.
rumit sikit susunan kata dia tu. Sebab itu kita kena tengok hadis lain yang lebih mudah, simple, sebagaimana biasalah. Sebagaimana biasa. Kalau guna cara biasa tidaklah jadi macam kompleks sikit nak faham. Tetapi kepada yang tak tahu tu, dia tak tahu juga di mana kecanggungannya, ataupun tidak canggung pun, cuma ibarat tu tidak biasa digunakan begitu. Boleh mengelirukan setengah-setengah pihak. Cuba tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami bila kami bermusafir agar kami tidak membuang, menanggalkan khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kerana janabah. Mana baru kami diperintahkan menanggalkan khuf itu. Tetapi kerana buang air besar, air kecil dan tidur. Itu kalau kita terjemah harfiah satu-satu, jadi macam canggung sikit bunyinya. Tetapi kalau kita nak menyelesaikan ibarat ini berdasarkan kaedah i'rab, boleh juga, tidak salah juga. Cuma agak sukar sedikit untuk difahami kepada orang yang tak biasalah dengan ibarat-ibarat yang agak tidak biasa digunakan itu. Tetapi kerana maknanya yang kami diperintahkan supaya tidak menanggalkan khuf kami itu kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur. Yang disuruh kami supaya tidak menanggalkan itu kerana ni. Kalau kerana junub, berjunub atau kerana janabah, maka itu kena tanggalkan. Bila mandi itu kena tanggalkan. Jadi air itu kena rata lah sampai ke kaki. Kena semua. Begitu caranya. Ini untuk mengangkat hadas kecil sahaja. Kami diperintahkan supaya tidak menanggalkan khuf kalau bermusafir selama 3 hari 3 malam. Kalau sudah berhadas besar dan nak mengangkat hadas besar, itu kena mandi kan. Jadi mandi itu tak boleh. Kena tanggalkan khuf. Gitu. Itulah maksudnya. Cuma ibarat dia tu. Kepada orang yang belajar bahasa Arab, ini susunan kata dia tu tidak biasa sedikit. Walau bagaimanapun, kita boleh lihat di sini seperti yang saya tulis tadi. Ni untuk menyelesaikan kekusutan lah, kita kata sedikit kekusutan ibarat itu. Sebab itu saya kata demikianlah terjemahan mafhum bagi ibarat terakhir. Sebab terjemahan mafhumnya tidak tidak harfiah tadi. Tidak literal macam tadi. Terjemahan yang kita berikan dalam ni tidak begitu. Cuba kita tengok ni. Cara mudah. Terjemahan mafhum. Ada terjemahan harfiah, ada terjemahan mafhum. Yang saya bagi ni terjemahan di sini adalah terjemahan mafhum. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam jika kami bermusafir, kecuali apabila kami berjunub, dan kami tetap boleh menyapu khuf. Ini apabila berwudu kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur. Itu tidak mengikut tertib setiap lafaz yang ada di dalam ayat itu. Kalau secara satu-satu seperti terjemahan lama, terjemahan kitab Jawi, kitab kuning zaman dulu tu, sekarang ni pun ada lagi. Dia satu-satulah terjemah. Kalau satu-satu tu baru akan terasa kusut sedikit ataupun canggung sikit tu. Walaupun begitu, ya masih betul dari segi terkibnya. Dari segi terkibnya masih betul. Jadi kita buat terjemahan mafhum tu untuk memudahkan para pembaca memahaminya.
ia agak sulit difahami berdasarkan redaksi asalnya. Kalau berdasarkan susunan asal itu agak susah. Sebabnya rangkai kata walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ia jadi walakin ini ni lakin, wow ni ataf ni. Ia diatafkan kepada sesuatu yang ditakdirkan. Mana ma'tuf alaih dia tu adalah sesuatu yang ditakdirkan. Diandaikan ada. Begitu. Rangkai kata illa min janabatin yang tersebut sebelumnya menunjukkan apa yang ditakdir itu. Yang ini ma'tuf alaihnya yang ditakdirkan itu difaham daripada rangkai kata illa min janabatin. Rangkai kata min ghaitin itu jadi jar majrur, kata jar majrur. Min harfu jarrin. Ghaitin majrurun bimin. Gitu. Jadi rangkai kata min ghaitin ini berta'alluq, bergantung dengan sesuatu yang mahdzuf. Maknanya ia berkait, bergantung, berta'alluq dengan sesuatu yang tidak ada pada lafaznya, pada zahirnya. Jadi apa yang tidak disebut itu? Yang mahdzuf, yang dibuang itu. Dan yang asalnya, terkib asalnya. Macam mana? Begini. Takdirnya ialah wa amarana an nanzi'a khifafana min janabatin wala nanzi'a min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi wala nanzi'a ni ataf kepada an-nanzi'a. An-nanzi'a ni dipanggil ma'tuf alaih. Wala nanzi'a ni ma'tuf. Dan waw ni waw ataf. Waw ataf. Jadi min ghaitin ini ia berta'alluq dengan yang dibuang. Yang dibuang ni apa? La nanzi'a. Jadi la nanzi'a ni difaham daripada mana? Daripada illa min janabatin. Illa min janabatin. Kenapa kita kata min ini berta'alluq dengan sesuatu yang mahdzuf? Sebab kalau kita tidak takdirkan begini, susah nak faham. Jadi kalau setelah kita takdirkan begini, maksud ianya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menanggalkan khuf kami kerana berjunub. Jadi bila nak mandilah, bukan semata-mata kerana berjunub tu kena tanggalkan khuf. Dah. Bila nak mandi tu, mesti kena air, rata air tu di kaki tu. Tak boleh tak rata. Ataupun dalam keadaan pakai khuf tak boleh. Bukan mana selepas berjunub tu mana mesti kena tanggal tu. Dah. Boleh tidur pun boleh. Cumanya bila kita nak mandi tu kena tanggalkan. Memerintahkan kami agar menanggalkan khuf kami kerana berjunub. Kalau kerana berjunub dan nak mandi, memang kena tanggalkan. Dan tidak menanggalkannya kerana air besar, air kecil dan tidur. Kalau kerana ni Nabi SAW tidak suruh pun kami menanggalkannya. Boleh saja kami terus memakainya dan berwuduk dengan menyapu sahaja khuf itu. Itu maksud. Dengan menyapu saja khuf itu. Tak perlu ditanggalkan. Maksudnya macam kita sebut tadilah. Kalau untuk mengangkat hadas kecil, tak perlu tanggal khuf itu. Sebab hadas kecil terangkat dengan kita berwuduk. Bila kita berwuduk sampai dekat nak basuh kaki tu, tak basuh kaki lah sebab ada khuf. Jadi kita sapu khuf saja. Gitu maksudnya. Tapi kalau hadas besar, janabah disebut di sini. Maksudnya bukan janabah sahaja. Bila suci daripada haid ke, daripada nifas ke, itu pun sama juga. Maksudnya berhadas besar lah. Bila nak mengangkat hadas besar tu kena mandi. Nak mandi tu kena tanggal lah. Kena tanggalkan khuf. Jadi benda-benda begini kan, apabila kita bertemu dengan hadis yang redaksinya nampak tidak berapa terang, mungkin mengelirukan. Jadi kita kena cari penyelesaian, itu kaedahnya. Bila nak cari penyelesaian, nak susun balik dalam ayat yang biasa-biasa ni, dia mesti kena pakai kaedah lah.
Kaedah itulah dipanggil ilmu alat. Ilmu alat. Kalau tak tahu kaedah tu, susahlah. Kalau tak tahu kaedah itu, susahlah, banyak perkara lah. Banyak perkara. Misalnya, lakin tu apa, kena tahulah. Illa min janabatin illa tu apa, misalnya. Jadi, kita kena tahu semua itu. Misalnya, min ghaitin. Kenapa kita kata bertakluk dengan sesuatu yang mahdzuf? Sesuatu yang mahdzuf yang dibuang itu, yang tak ada tu, wala nanzi'ah. Jadi min ini bertakluk dengan la nanzi'ah ni. Berkait di situ. Sebab apa min ni berkait dengan la nanzi'ah? Itu penting kita kena tahu. Kaedah bahasa Arab. Kena tahu nahwu. Tahu tu agak dalam sedikit lah. Tidak tahu selapis tohor. Kata tidak, dia kena dalam. Barulah kita nampak. Macam di sini kan. Tidak memerintah kami supaya tidak menanggalkan khuf kerana air besar, kerana air kecil dan tidur. Jadi min itu min orang panggil min sababiyah, disebabkan atau kerana. Kerana. Jadi min itu haraf jar. Panjang ceritalah. Kalau saya tanya sedikit, boleh ke tidak? Kalau saya tanya sedikitlah, peserta-peserta kita ni, boleh ke tidak? Saya cuba lah. Nak ke ditanya kalau tak mahu tanya? Boleh juga, tapi saya cubalah. Yang belajar sikit-sikit tu kan, bolehlah cuba kan. Di sinilah nak gunanya. Baik, saya nak tanyalah. Haraf jar ni, huruful jar. Kita tahu, orang yang belajar bahasa Arab tu, dia belajarlah huruful jar. Dengan sebab ada dia di hadapan sesuatu perkataan selepas dia tu kan jadi majrur. Bagi di bawah. Sebab itu min ghaitin. Ghaitin. Bukan ghaitan. Bukan ghaitun. Wa baulin. Wa naumin. Bagi di bawah. Ada kena bagi di bawah. Tapi majrur tu tak mesti bagi di bawah pun. Maksudnya tanda asal dia, alamat asal dia, kasrah lah, bagi di bawah lah. Itu kalau huruful jar. Kemudian huruful jar ni ada banyak makna. Dari sudut makna tu satu. Lepas tu dia ada berapa bahagian pula. Itu maksudnya saya kata saya nak tanya. Bolehkah sesiapa cerita haraf jar ni ada berapa bahagian? Silakan, ada. Siapa boleh sebut tu? Silakan. Masa Maulana ni berapa huruf ke? Bukan. Itu peringkat rendah lagi, atas sikit. Tangga atas sikit. Dia terbahagi kepada berapa bahagian? Ada sesiapa boleh bagi tahu? Saya cuba Maulana. Cuba. Bagi pada 3. 3? Ni siapa jawab ni? Wan Zahidi. Wan Zahidi terbagi pada 3 ya? Jar asli, jar zaid, jar syabihun biz zaid. Baguslah tu. Yang mana-mana tak tahu tu hari ni boleh tahu. Huruf jar tu dibagi kepada 3 bahagian. Jar asli, zaid, syabih biz zaid. Itu 3. Jadi bila kata haraf jar ini, haraf jar yang bertakluk, haraf jar apa? Saya rasa Wan Zahidi tadi boleh jawab tu. Bila dia dah boleh jawab tangga pertama tu, tangga kedua, dia tahu juga tu saya rasa. Haraf jar ni semua haraf jar ke ada tempat takluknya, tempat bergantungnya, muta'allaknya atau tidak? Tidak semua. Jadi saya minta Wan Zahidi tu nanti dulu. Cuba orang lain dulu. Macam mana? Adakah semua haraf jar itu perlu bertakluk?
Ni bertakluk, bergantung. Bergantung, perlu bergantung, bertakluk, berkait dengan sesuatu, semua raja ke atau macam mana? Silakan, siapa boleh jawab? Kalau kita tak bincang benda ni kan, tak nampaklah benda yang saya bincang tu apa tujuan bincang duduk cerita ni. Takdir-takdir ni apa ni? Begitulah cara ulama-ulama bincang sesuatu hadis yang nampak redaksi dia tu mungkin nampak sumbang ke ataupun nampak kekok sedikit susunan ayat dia tu. Tetapi masih betul, tidak salah. Cuma kena adalah beberapa proses tu. Jadi bolehkah sesiapa cerita tadi? Baik, nampaknya semua diam. Saya nak minta saudara kita Wan Zahidi sambungkan, boleh sambung? Macam mana? Yang ada takluk ni jar asli lah. Jar asli Yang dua lagi tu? Jar zaid ni dia tak bertakluk, makna pun tak ada, dan dia pun tak mempengaruhi i'rab maksudnya yang jar zaid ni. Apa lagi? Yang satu lagi tu? Syabih bin Zaid. Tak ingat lah tu. Tak ingat Orang lain ada ingat? Ataupun pernah belajar ke tidak? Kalau tak belajar sampai peringkat tu kan tak berapa nampak lah di cerita ni. Itu sebab ilmu. Maulana. Ya. Saya boleh tambah. Ya. Silakan. Jar syabih jarin syabih. Dia ada syabihah bil asliyah dengan syabihah bil zaidah. Yang syabihah bil asliyah tu dia ada ta'alluq jugalah. Yang syabihah bil zaidah tak ada ta'alluq lah. Tak ada ta'alluq Lagi tidak ada apa. Ada apa? Tidak ada apa lagi. Ada? Boleh sebut? Itu je Maulana. Orang lain lagi. Ada sesiapa boleh? Silakan. Sebab ni nak faham hadis. Quran pun sama. Dia mesti guna alat tu. Jadi begini ringkasnya saya ceritalah ya. Kalau haraf jar asli ni dia mesti kena ada 3 perkara. Dia mesti kena ada tempat ta'alluq dia. Tempat bergantung dia, berkait dia. Satu. Yang kedua, dia ada maknanya. Misalnya di sini, kerana, daripada. Itu ada makna lah tu. Yang ketiga, ada amalnya. Amalnya, dia adanya itu menyebabkan perkataan selepasnya berubah. Ia mempengaruhi perkataan selepas dari segi i'rabnya. Mana perkataan selepasnya jadi majrur. Majrur. Baris itu akan berubah. Kalau asalnya ra'itun, di sini min ra'itin. Dengan sebab min tu lah jadi ra'itin tu. Di 3 perkara tu. Tapi kalau haraf jar zaid, dia hanya ada satu saja daripada 3 tu. Dia tidak ada tempat ta'alluq, muta'allaq. Dia tidak ada makna. Hanya dia ada amal saja. Kerja dia saja. Yang selepas dia tu baris di bawah saja. Itu kalau zaid. Tak ada amal, ada amal saja. Makna tak ada, tempat ta'alluq pun tak ada. Muta'allaq. Tempat ta'alluq tu maksudnya muta'allaq. Tak ada. Tapi kalau syabih bil zaid, syabih bil zaid lah maksudnya. Syabih bil asli tu tak ada. Syabih bil zaid gitu. Dia ada 2 perkara. Tempat ta'alluq, muta'allaq tak ada. Tak perlu. Tapi makna dan amalnya ada. Itu beza dia. Jadi di sini, min di sini, min tu haraf jar asli. 3 perkara kena ada. Memang 3 tu ada sekarang ni. Sebab itu kita kata, ni kan, kepada sesuatu, ia diatafkan kepada sesuatu yang ditakdirkan. Rangkai kata min ra'itin bertakluk dengan sesuatu yang mahzuf. Sesuatu yang mahzuf. Jadi kalau yang kita takdir ni, ni lah. La nanzi'a. La nanzi'a ni muta'allaq bagi min. Tempat bergantung min. Tempat bergantung min itu di situ. Dan ia adalah sesuatu yang tidak ada lah dalam ayat asal tu. Tak ada. Ia hanya diandaikan, ditakdirkan. Ada. Dan itu difahami daripada illa min janabatin. Illa min janabatin. Itu difaham daripada itu. Rangkai kata tu.
Itu sebabnya kita kena tahu tu. Kemudian kita kena tahu pula tempat takluk tu benda macam mana boleh jadi tempat takluk ni, benda macam mana. Semua perkataan kau boleh jadi tempat takluk. Muta'allaq bagi haraf jar tu. Jawabnya tidak. Jadi tempat takluk ni yang boleh menjadi muta'allaq bagi huruf jar ini ialah begitu juga zaraf ialah fi'il ataupun syibhul fi'il. Fi'il ataupun syibih fi'il. Jadi di sini fi'il ni la nanzi'an fi'il. Boleh lah. Kalau kita kata min ni nak bertakluk kepada janabatin. Janabatin itu tak boleh. Nak bertakluk kepada khifafana, tak boleh. Tak boleh, dia syarat dia begitu. Itu benda tu kena tahu semua tu. Baru boleh buat kerja ni. Baru kita baca kitab, kita faham lah. Dia cerita tu kita faham lah. Gitu. Kalau tidak, tak faham. Tak tahu apa pun. Apa benda ni macam ni. Nak menyusun balik ayat yang zahirnya nampak macam kompleks. Macam kalau orang Kelantan kata tak lendik lah. Nak bagi lendik tu, lendik ni kalau kita gosok baju tu kan, kalau kita gosok baju, setrika baju tu, dia tidak licin betul. Dia ada lagi macam keduk-keduk dia tu. Itu tidak lendik lah tu. Kalau lendik ni, dia betul-betul licin. Bila kita gosok tu dia jadi licin lah, itu lendik. Ada kadang-kadang tu ayat dia tu macam tanggung ataupun sumbang pada zahirnya ataupun susah nak faham. Tetapi ia sebenarnya masih lagi berada dalam kaedahnya, tidak salah. Tidak salah. Salah ni baru boleh kita kata salah, tak boleh nak i'rab. Tak boleh nak i'rab. Macam mana pun tak boleh. Kira macam mana pun tak boleh. Itu baru salah. Sebab apa? Perlu kita bahas itu. Sebab Nabi ni, nak cerita Nabi ni, sahabat ni. Sahabat yang menggunakan bahasa tu dalam keadaan paling fasih. Dia nak menggambarkan sesuatu tu tepat. Tiba-tiba kalau tak betul ayatnya, salah penggunaan dari segi bahasanya, tak kena. Macam mana nak jadi hadis sahih? Hadis sahih dia mesti ayat dia tu betul. Ayat dia tak boleh salah. Tak boleh salah. Dia mesti betul ikut mana-mana pun. Barulah boleh jadi hadis sahih. Dan kalau kita nak kaitkan dengan Nabi SAW, tiba-tiba kita kaitkan sesuatu yang buruk, yang tak elok, bahasa yang tak elok, tak sesuai, bahasa yang salah, lebih-lebih lagi lah. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu salah ke tidak begini. Tidak salah, cuma susah nak faham sedikit. Susah nak faham sedikit. Kalau kita atur balik dengan ayat biasa, dia jadi macam tadi lah. Itu maksudnya. Boleh faham ke tidak? Boleh, Maulana. Boleh mana? Allah. Jadi kena perhati itulah. Kena perhati ya. Walau bagaimanapun, dia tidak satu hadis tu saja yang menggambarkan perkara yang sama. Dia ada hadis yang terang, yang sesuai dengan apa yang kita takdirkan di atas itu. Sesuai. Dan yang terang, tidak kata macam tu bentuknya itu. Iaitu lafaz riwayat An-Nasa'i lebih terang lagi dalam menyampaikan maksudnya. Dengan sebab itu, kalau kita tengok satu hadis tu, kita tak berapa nak faham. Keliru sebab susunan bahasa dia tu tidak biasalah kepada kita. Jadi kita kena tengok penyelesaiannya kepada orang yang belajar hadis ini, dia kena tengok riwayat yang lain. Cerita tentang perkara yang sama, tapi macam mana cara penyampaian dia tu. Kita kena tengok. Itu banyak membantu kita. Banyak membantu kita. Lihat riwayat berkenaan di bawah ini. Cuba tengok ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina
ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. Ni illa min janabatin ni duduk kemudian begini. Baru terang. Baru terang. Kepada orang yang belajar bahasa Arab ni, dia akan berasa ini terang. Ini terang. Yang ni tak terang. Ini lendik. Yang ni tak lendik. Begitu. Dia tahu. Tapi kalau orang yang tak ada asas, tak tahu apa, dia tak boleh tahu. Yang ni lendik, yang ni tak lendik, yang ni biasa, yang ni tidak biasa. Dia tak tahu. Begitu. Mana dia kena ada asas lah. Ada asas lah. Baru kita dapat tahu. Ni maksud dia jelas. Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila bermusafir agar menyapu khuf-khuf kami tanpa menanggalkannya selama 3 hari kerana buang air besar, air kecil dan tidur. Kecuali kerana berjunub. Kecuali kerana berjunub. Kalau kerana buang air besar, air kecil dan tidur, nak wuduk tu tak perlu tanggalkan khuf. Gitu. Tak perlu tanggalkan khuf. Kita boleh saja berwuduk dan akhir sekali bukan basuh kaki, tapi sapu khuf. Begitu. Kecuali kalau berjunub. Kalau berjunub itu kena tanggalkan. Walaupun dalam tempoh 3 hari itu. Walaupun tak habis, tak cukup lagi 3 hari itu. Begitu. Tapi kalau hadas kecil, nak mengangkat hadas kecil, boleh cukup sampai 3 hari boleh. Lepas tu tak boleh lah. Sama ada batal ke tidak batal ke, tak boleh. Setakat itu. Selama 3 hari saja. Lepas tu kalau nak berwuduk, kalau nak berwuduk lah maknanya, kena tanggalkanlah khuf itu. Bila lebih daripada 3 hari itu. Kalau mengikut mazhab jumhur ulama lah, kena tanggalkan. Jadi kena basuh kaki bila cukup 3 hari. Baiklah. Siapa tadi baca ya? Saya mana? Baca. Teruskan. Antara pengajaran, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: pertama, keharusan menyapu khuf dalam berwuduk. Kedua, keharusan menyapu khuf itu ada batasan waktunya. Untuk musafir selama 3 hari 3 malam. Untuk bukan musafir pula sehari semalam. Ketiga, tidak harus menyapu khuf dalam mandi janabah. Tidak harus juga dalam mandi-mandi yang lain, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang keempat, keharusan menyapu khuf dalam berwuduk untuk mengangkat semua macam hadas kecil. Yang kelima, buang air besar, buang air kecil dan tidur adalah antara perkara yang membatalkan wuduk. Dan yang keenam, khuf mestilah ditanggalkan apabila telah berjunub, walaupun tempoh boleh menyapu khuf masih belum habis lagi. Itulah antara pengajarannya yang dapat kita ambil daripada hadis ini, dan hukum hakam yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Kalau kita nak detailkan setiap satu kesimpulan yang kita buat ni kan, panjang pula lah, banyak juga. Misalnya, keharusan yang keempat ni, keharusan menyapu khuf ni untuk yang tersebut itu saja ke? Dalam hadis itu saja ke? Dari segi fiqhnya, mengikut ulama fiqh, ulama yang faham hadis tu, adakah mereka anggap sekadar yang disebut itu saja? Buang air besar, buang air kecil dan tidur? Tidak. Untuk mengangkat semua macam hadas kecil. Jadi hadas kecil kerana berkentut ke misalnya? Kerana berkentut ke? Sama juga. Boleh juga sapu khuf. Bukan boleh sapu khuf ni untuk 3 perkara yang disebut tu saja. Tidak. Semua yang lain tu. Mana-mana yang kalau bagi orang yang bermazhab Syafi'i atau pakai mazhab Syafi'i lah, bersentuhan lelaki dengan perempuan walaupun isteri sendiri pun membatalkan wuduk lah tu. Itu hadas kecil lah tu. Jadi kena berwuduk balik lah. Bila berwuduk balik tu bolehlah sapu. Tidak kata setakat yang disebut dalam hadis 3 perkara tu saja, tidak. Ada lagi, banyak lagi yang lain. Kemudian yang kelima ni, kalau kita nak detail, buang air besar, buang air kecil dan tidur adalah antara perkara yang membatalkan wuduk. Ini masih lagi ada perinciannya juga. Tentang tidur tu misalnya. Tidur macam mana?
Itu pergi bab fiqh tu, masuk dalam fiqh tu. Kalau detail lagi. Hadis ni dia sekadar asas. Dia sebut tidur. Adakah semua tidur itu membatalkan wudu? Dan berarti kita telah berhadas kecil, dan kita perlu mengangkat hadas itu. Bila kita berwuduk, kita memadai dengan sapu khuf kita, gitu ke? Tidur macam mana? Banyak lagi perincian. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Mazhab tu macam-macam pula di situ, ya. Itu kita kena tengok bab tidur lah. Tidur macam mana. Saya rasa kita dah bertemu dah sebelum ni, ya. Tidur macam mana mengikut orang ni, mengikut imam ni. Mengikut imam ni tidur macam ni, tak batal wudu, walaupun tidur pun. Tapi kalau kata buang air kecil tu memanglah tak ada khilaf, batal semuanya. Buang air besar pun begitu juga, batal. Tetapi ada perincian juga kalau nak bahas dari segi fiqh. Bagaimana kalau orang yang uzur, dia beser ke, ataupun dia tidak dapat kawal ke, kencing dia tu, atau air besar tu misalnya dibuat saluran lah, daripada perut dia keluar, najis dia tu, macam mana? Itu batal juga kah? Perlu berwuduk pula kah, atau macam mana? Masih khilaf lagi itu, masih ada banyak lagi perbincangan. Itu dibincangkan dalam fiqh lah. Kalau dalam hadis, bincang pun dalam syarah hadis ada bincang lah, dengan lebih panjang. Kalau syarah yang panjang lah. Kalau berjunub mesti kena tanggal. Walaupun tempoh belum, boleh menyapu khuf, masih belum habis lagi. Kena tanggal kalau berjunub. Lepas tu, kalau mandi, tidak harus menyapu khuf dalam mandi janabah. Itu tak boleh. Tidak harus juga dalam mandi-mandi yang lain. Tak ada sapu khuf tu. Jadi bila kita mandi kan, bahkan dia jadi, kalau kita tak tanggalkan khuf, jadi masalah banyaklah. Kena tu masuk dalam dia tu. Dia meresap masuk dalam kaki kita tu. Susahlah. Jadi semua kena tanggal kalau mandi. Baik yang wajib maupun yang sunat. Itu perincian lah pula. Cuma kalau sepintas lalu tu begitulah. Baik. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. 881. Syafi'i, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya. Di dalam At-Talkhisul Habir, tadi Saleh baca kan? Sila Saleh baca. Saleh? Ya, Maulana. Sila baca. Saya sambung Maulana baca ya. Di dalam Talkhisul Khabir, Hafiz Ibnu Hajar menulis bahawa Tirmizi, Talkhisul Habir. Talkhisul Habir. Hafiz Ibnu Hajar menulis bahawa Tirmizi menukilkan kata-kata Imam Bukhari yang menghukum hadis ini sebagai hasan. Tirmizi sendiri dan Al-Khattabi pula menghukumnya sebagai sahih. Madar hadis ini di sisi mereka ialah Asim bin Abi An-Najud daripada Zir bin Hubaish, daripada Safwan bin Assal. Okay. Abu Qasim Ibn Mandah menyebutkan bahawa ia diriwayatkan oleh lebih 40 orang daripada Asim. Abdul Wahhab bin Bakht, Ismail bin Abi Khalid, Talhah bin Musarrif, Al-Minhal bin Amar dan Muhammad bin Suqah pula telah menjadi mutabi' kepada Asim. Hadis Talhah bin Musarrif telah diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan isnad yang boleh tahan juga, bertaraf hasan, bi isnadin la ba'sa bihi, bertaraf hasan. Begitu. Jadi sebab itu ada yang mengatakan Imam Tirmizi dia sebut hasan sahih. Mana isyarat kepada ada yang menghukumnya sebagai hasan, ada yang menghukumnya sebagai sahih. Beliau sendiri menghukumnya sebagai sahih. Begitu. Beliau sendiri menghukumnya sebagai sahih. Itu berkenaan dengan kedudukan hadis ini. Al-Hakam bin Utaibah
Dan Hammad meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, namun ia tidak sahih. Itu tidak sahih. Yang itu tidak sahih. Yang riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai itu tidak sahih. Siapa Al-Hakam bin Utaibah? Iaitu Al-Kindi Al-Kufi Abu Muhammad atau Abu Abdullah adalah kunyahnya. Beliau seorang perawi thiqah, teguh lagi faqih. Cuma kadang-kadang melakukan tadlis. Al-Hakam adalah perawi dari tabaqah kelima. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 115 Hijrah ketika berumur 65 tahun. Itu berkenaan dengan Hakam bin Utaibah, seorang tokoh besar ni. Dia ada meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Tapi itu tidak sahih. Imam Tirmizi kata itu tidak sahih. Dan Hammad. Ni Hammad ni siapa? Ni kalau boleh, sesiapa baca, siapa nak baca silakan. Siapa nak baca pula? Silakan. Mana orangnya? Siapa Hammad ni? Saleh boleh baca lagi ya Saleh? Boleh Maulana? Silakan. Okey. 883. Beliau ialah Hammad bin Abi Sulaiman Al-Faqih Al-Ash'ari, maula mereka Al-Kufi. Abu Ismail adalah kunyahnya. Nama sebenar Abu Sulaiman, yakni ayah Hammad, ialah Muslim. Hammad meriwayatkan hadis daripada Anas, Abu Wa'il An-Nakhai dan lain-lain. Mughirah, Abu Hanifah, Mis'ar, Syu'bah, anaknya sendiri Ismail dan lain-lain adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Mereka bahkan mendalami fiqh dengannya. Hadis-hadisnya terdapat di dalam Sunan Sittah, Al-Adabul Mufrad dan lain-lain. Cuma di dalam Sahih Bukhari, riwayatnya dikemukakan secara ta'liq sahaja oleh Imam Bukhari. Kata An-Nasa'i, Hammad seorang perawi thiqah berfahaman Murji'ah. Daud At-Ta'i berkata, Hammad menjemput 50 orang setiap hari untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Hafiz Ibn Hajar pula berkata, Hammad seorang faqih yang saduq, riwayatnya mengandungi banyak waham dari tabaqah kelima. Dan beliau dikatakan berfahaman Murji'ah. Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah dan Ammar bin Ali mengatakan Hammad meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Ini tentang, ni tu guru Imam Abu Hanifah ni. Ni guru pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar dengan dia 18 tahun. Tak tinggal dia. Selagi dia ada, dia tak tinggal. Lepas dia meninggal, baru dia mengambil alih tempat guru dia tu dari segi fiqhnya. Kemudian dia ni dikatakan Murji'ah. Sehari dua ni sibuk pasal Murji'ah ni kan. Ada dengar ke tidak? Dengar lah. Kita nak dengar Maulana ulas. Bagi ni siap cabang Maulana pula ni. Sama-sama kita. Cuma ialah itulah, saya pun hairan juga. Tak apalah dia tidak tahu tu. Dia tidak tahu. Sebenarnya kalau dalam sesiapa yang baca buku saya, Sahih Bukhari, yang telah dicetak tu, dalam tu saya dah bagi dah cerita dah. Murji'ah ni banyak. Murji'ah sunnah dipanggil. Itu ada. Memang istilah tu ada pun. Dalam kitab Syahristani misalnya, Al-Milal wan Nihal. Saya dah sebut dah rujukan muka surat berapa. Di dalam kitab Ar-Raf' wa Takmil misalnya. Istilah tu ada. Dan kalau kita tidak terima, masalah. Kalau kita tak terima dan kita angkat sesat, kalau sesat lah, macam mana ni orang-orang sesat ni ada dalam perawi-perawi ni, dan dikatakan sahih, dikatakan orang ni bagus dan imam besar, bukan seorang dua. Akhirnya kita akan mengatakan Sahih Bukhari ni tak boleh pakai jugalah. Itu bahaya tu. Jami' Tirmizi apa tak boleh pakai dengan sebab ada Murji'ah. Sebab kita faham Murji'ah ni Murji'ah yang sesat lah. Padahal ada juga Murji'ah sunnah tu. Memang ada. Itu silap lah. Silap dia lah. Saya pun kesian juga sebenarnya. Sahabat kita tu macam jatuh dah lah. Tiba-tiba nak timpa tangga pula. Saya kesian juga. Tapi
yang sebetulnya silap dia. Serang Abu Hanifah tu silap. Saya tak setujulah dari segi itu. Dari segi dia menentang bid'ah apa semua itu baguslah. Baguslah. Nak cuba perkenalkan sunnah apa ni, akidah salaf itu bagus. Cuma kalau dia tak ada inilah masalah ni. Sebab dia akan timbul masalah banyak. Berapa ramai dalam Bukhari itu perawi-perawi Murji'ah. Kalau kita anggap semua Murji'ah tu sesat, maknanya banyak benda lah dalam Bukhari itu hadisnya maudhu' lah. Tak boleh pakai lah, dhaif lah, paling tidak dhaif lah. Sebab perawinya sesat. Perawinya sesat. Bukan seorang, ramai. Ramai sekali. Sebab itu saya sendiri menentang Syiah. Lama saya menentang Syiah. Sampai sekarang ni pun. Tapi saya tidak pukul semua Syiah. Sebab kalau kita pukul semua Syiah, berapa ramai tu perawi Syiah? Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi, berapa ramai? Dengan sebab itu, hadis-hadis itu kita akan tolak. Itu bahaya tu. Jadi ini masalah salah ni, masalah salah lah ni. Masalah salah. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab, memang di sana ada sebut ramai ulama-ulama, tokoh-tokoh, bahkan di kalangan sahabat pun ada yang sebut sebagai Murji'ah. Jadi kita nak kata sahabat tu tidak salah kah? Sesat kah pula? Itu bahaya tu. Situ saya nampak dia silap di situ. Kalau dah dia tarik balik sahabat kita tu, kesian. Sebab apa? Ini dia serang orang besar tu. Orang besar. Orang yang diakui oleh semua tu. Memang saya tidak nafi. Memang ada dalam kitab-kitab tu sebut dia Murji'ah. Macam sekarang ni lah. Orang sebut saya Wahabi. Misalnya. Jadi betul lah Wahabi. Gitu. Ikut orang kata. Tak boleh begitu. Kena cek biar betul. Cuba sebut apa bendanya yang Murji'ah yang dia tu, kita nak kata dia tu Murji'ah sesat tu apa benda? Apa ajaran dia? Adakah Imam Abu Hanifah mengajar kalau orang tak semayang tak apa, masuk syurga juga? Tidak akan dihukum oleh Allah? Tidak jadi fasik? Adakah begitu pendapat Imam Abu Hanifah? Kalau begitu baru Murji'ah yang sesat. Betul lah. Ni orang cop dia Murji'ah. Adalah sebab-sebabnya cop itu. Saya dah bincang panjang dah sebenarnya. Dalam Sahih Bukhari jilid 1 tu, bab iman. Dalam tu banyak. Imam Bukhari kritik Murji'ah. Boleh dikatakan setiap bab dia kritik Murji'ah. Dengan sebab itu, ulama-ulama, guru-guru saya di Pakistan, di India, mereka selalu sebut benda ni supaya orang tidak keliru. Tengok sekarang dia dah keliru kan, timbul kekeliruan tu. Sampai menuduh Imam Abu Hanifah begitu. Padahal, kalau ada pembahagian tadi selesai masalah. Macam Syiah. Syiah ni banyak. Bukan Syiah yang semua sesat. Tak boleh kita pukul umum gitu. Kalau kita kata Syiah Imamiyah, Imam 12. Boleh lah, tak apalah. Kalau macam tu. Tapi ada Syiah Mufaddilah, Syiah Tafdiliyah. Macam-macam lagi. Tak boleh kita kata semua Syiah tu fahamannya sama. Macam Syiah Zaidiyah. Dia tak terima muta'ah. Syiah Imam 12 saja yang terima muta'ahnya. Dia tak terima raja'ah. Syiah Imam, sebab tu kena ada beza tu. Kalau tidak, yang jadi teruknya kita akan meragui kitab-kitab utama tu akhirnya. Sebab apa? Di dalam kitab-kitab itu berapa banyak perawi Syiah? Perawi Murji'ah. Contohnya sekarang ni kita bertemu dah ni. Hamad ni. Hamad bukan Imam Abu Hanifah saja, ramai lagi. Semata-mata orang tuduh, orang kata kerana disebarkan, difitnah begitu. Tak boleh, bukan begitu. Sebab itu kita tengok imam-imam kita ni, pengarang-pengarang kita hadis sekali mereka bercermat, tidak mudah nak terpengaruh. Semata-mata orang kata tu tolak. Tu tak terima. Betul lah, kita percayalah yang orang kata. Bukan begitu caranya. Itu saya rasa kesian, bukan apa, saya kesian. Jadi dia akan jadi mangsa yang teruk tu kepada masyarakat. Ya, macam mana?
Maksudnya Syekh Mohib tu dia kira refer kitab-kitab yang salah lah. Sebab dia ada tunjuk semalam tu. Macam Ahmad bin Sulaiman, Sufyan Al-Thawri, Imam Malik sendiri pun kata dekat Imam Abu Hanifah. Maksudnya dia rujuk kitab yang salah tu Maulana. Sebab itulah nak baca kitab ni kena perhati betul-betul, kena semak dengan baik. Jangan setiap yang ada dalam kitab tu kita telan habislah macam tu. Ada benda-benda, sebab itu ulama-ulama dah kata dah, kalau ulama-ulama besar sekarang yang masyhur ni, imam-imam ni, kalau ada riwayat macam tu ke tepi saja. Itu cara yang mudah. Macam usul dirayah lah, usul dirayah. Kalau macam ni ke tepi saja. Itu sikap yang mudah untuk orang biasa. Yang senangnya begitu. Itu lebih selamat. Kalau nak bincang, boleh bincang. Cumanya banyak perkara lah kena bincang tu. Kan kita belajar dalam usul dirayah. Kadang-kadang sanad tu betul. Tapi tidak semesti cerita tu betul lagi. Tak mesti. Banyak perkara kena tapis. Kena lebih cermat lah sebenarnya. Bagi saya tak. Kalau baca dalam Ar-Raf' wa Takmil, ditulis oleh Al-Imam Al-Laknawi. Panjang dia cerita pasal ni. Dia sebut banyak, berapa ramai ulama-ulama besar yang disebut sebagai Murji'ah. Dan kenapa disebut sebagai Murji'ah? Panjang detail dia cerita. Kita kena ambil kitab tu. Kalau semua yang tak serupa dengan pendapat kita tolak, itu bahaya tu. Saya nampak bahaya dia tu. Dia tu berada di jurang tu. Dan dia akan jadi sasaran masyarakat teruk dia akan kena. Sebab apa? Memang tak betul pun dia di sini dalam bab ni. Tak betul. Tak kena begitu tu. Saya tak setuju. Dalam bab banyak perkara lain saya setuju, baguslah dia. Tapi saya rasa tak ada hikmah lah. Tak kena cara tu. Dia bercakap benda ni. Kalau ia pun sepatutnya simpan lah dulu. Simpan dulu. Jangan cepat sangat. Jangan gopoh sangat. Jangan kata tak pernah dengar. Nanti saya bawa keluar. Ada pun dalam kitab mana kita saja yang tak bertemu, tak baca tu. Jadi nyayalah. Sayanya kalau boleh sama-sama kita ni, kita tak mahu. Boleh damai saja. Sebab kita nak, yalah, masyarakat kita banyak perkara lagi tak faham. Benda tu tak sesuai dikemukakan. Kalau ia pun, kalau nak bincang pun bincanglah secara tertutup, secara ilmiah, dengan orang-orang yang memang ahli. Tak perlu kepada umum ni. Dah sekarang ni dah jadi apa? Inilah bendanya. Apabila kemukakan di tempat yang tak kena, begitulah jadinya. Ada pun sebut tu dalam kitab tu, Murji'atus Sunnah. Ada sebut. Sebab itu ya kita kena baca. Tapi saya lebih kesian. Saya bersimpati dengan semualah. Bukan Ustaz Mohib saja, orang-orang lain pun ramai lagi yang lain-lain. Saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah pun banyak yang totok kadang-kadang dia terlalu itu tolak ni. Tidak pergi ke arah perdamaian, ke arah damai, nak mententeramkan suasana, tidak. Tadi menambahkan kekecohan saja. Jadi saya tak suka cara macam itulah. Saya tak suka. Apalagi cara tu tak betul pula. Kalau betul tak apa. Kalau betul tak betul. Dan yang kena ni yang jadi mangsa ni bukan seorang dua, ramailah. Lepas tu seterusnya apa akan jadi dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Tirmizi yang semua ulama kata sahih sedangkan ada di dalam Murji'ah. Kita nak kata macam mana? Adakah kita nak kata hadis tu dhaif? Kitab ni tak boleh pakai pula? Jangan begitu. Saya nampak dia, ialah mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dia. Allah SWT bukakan pintu hati dia, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya lebih kepada kesian. Jadi kalaulah dia bawa macam tu, dia akan jadi gini lah. Dan benda tu tak betul pun. Tak betul. Gitulah. Maulana? Ya. Saya nak tanya macam panjang pula kita di sini ya.
mungkin dia bagi tahu pasal Ibrahim Nakhai lah yang hak kata dekat Imam Abu Hanifah. Betul ke Maulana? Sebab tadi baru kita Maulana sebut pasal Ibrahim Nakhai kan? Jadi betul ke tuduhan tu? Tapi sebab yang saya confuse-nya sebab dia tunjuk dalam kitab tu. Iyalah, memang ada. Cumanya kena tengok banyak perkara. Sahih ke tidak dulu. Kalau sahih, ada semua orang setuju ke tidak. Begitu. Kita berhadapan dengan seorang yang sangat besar, tokoh. Jadi seolah-olah secara tidak langsung kita memperbodohkan semua anak-anak buah yang hebat-hebat diakui dalam sejarah. Yang mengarangnya, yang mengajarnya, yang ijtihad mereka tu penuh di dalam kitab-kitab. Anak-anak murid dia, Ibrahim An-Nakhai itu pun dituduh juga. Jadi semua kena tuduh. Jadi ini suatu keadaan yang tidak harmoni lah saya nampak. Tidak harmoni. Alangkah baiknya kalau kita ambil jalan yang harmoni. Jalan yang menenangkan suasana. Bukan menimbulkan kekecohan, kekeruhan. Lepas tu sangka buruk antara satu sama lain pula kan. Itu satu perkara yang tidak baik lah sebenarnya. Tidak baik. Semoga Allah SWT melindungi kita semua daripada semua-semua yang tidak baik ni. Ini bagi saya ujian lah kepada dia lah. Saya pun sebenarnya tak pernah bertemu dengan dia. Tapi dia pun selama ni saya bersangka baik dengan dia. Dia pun bersangka baik dengan saya. Alhamdulillah, tak ada apa. Cumanya kenapa dia jadi begitu? Saya pun heran juga. Dan ini bagi saya ujian Allah SWT kepada dia. Lebih baik dia tarik balik lah. Dia tarik balik. Ya. Jadi ada ke Maulana nak tanya, Mina jugalah Ustaz Muin. Dia salah faham baca buku ke macam mana? Begitulah. Ataupun setengah-setengah tu dia tak baca lagi. Saya faham begitulah. Sehingga dia kata dia tak pernah dengar, ini kali pertama. Padahal kita lama dah dengar, kita dah tulis dah benda tu pun. Memang ada pun. Boleh sekarang dia boleh tengok dalam Syamilah tu, tulis saja. Murji'atus Sunnah, tengok dalam kitab Syahristani. Tu tokoh firak. Tokoh yang tempat rojok tentang bincang tentang firak-firak Islamiah. Takkan kita tak mahu pakai dia. Begitu. Lepas tu tengok Ar-Raf' wa Takmil. Seorang yang dia akui ketokohannya. Dia bincang panjang. Dan kita kena tengok akibat dia tu. Akibat kalau kita terima begitu jadi macam mana. Habis. Berapa banyak dalam Sahih Bukhari, dalam Tirmizi, dalam apa yang semua ulama kata sahih, habis kita akan kata dhaif. Kita akan kata maudhu'. Tak boleh pakai. Bahaya tu. Kalau macam tu. Itu masalahnya. Itu masalah. Saya tak setuju sama sekali. Saya tak ada kena-mengena dengan dia dalam bab ni. Itu hal dia sendirilah. Saya tak mahu terlibat. Kita berlepas dirilah dalam bab ni lah. Mudah-mudahan saya harap dia tarik balik lah. Tarik balik. Apa yang ada dalam kitab tu, tak ada orang yang terlepas sebenarnya dalam dunia ni, hidup ni. Daripada tuduhan, daripada sangka buruk, daripada salah faham, daripada kena tuduh. Semua ada ulama-ulama di sepanjang sejarah ni. Cuma antara sedikit dengan banyak. Itu saja. Dan semua yang dia sebut tu, semua ada jawapannya. Tapi saya tidak mahu jadi macam bertembung lah. Saya tak mahu begitu. Saya cuba mengelak kalau boleh. Semuanya ada jawapan. Ulama kita dah bagi jawab dah. Dia keliru tu. Banyak perkara tu. Macam Abu Hanifah ajar minum arak boleh, halal misalnya. Itu yang kita dah bincang baru kemarin. Nabis tu. Nabis tu dia faham arak. Silap lah tu. Kalau macam tu bahaya. Nabi pun minum nabis juga. Nabi minum arak ke? Ada dalam hadis Bukhari tu. Dia tak faham tu. Bukan Abu Hanifah menghalalkan minum arak yang memabukkan. Itu bukan nabis tu. Abu Hanifah kata nabis boleh buat berwudu. Memang ramai orang tak suka. Tak jadi masalah. Kita dah bincang dah tu benda ni. Nabis tu boleh berwudu. Jumhur kata tak boleh. Sebab nabis tu kita kena faham dulu apa dulu. Tu kita letak arak. Memanglah ada yang guna dia dengan, macam kita sebut kemarin kan. Tuak. Kalau orang utara kata tuak ni arak lah.
Saya pun kata saya orang Kelantan, saya minum tuak. Sedaplah minum tuak tadi. Jadi apakah boleh orang kata saya minum arak? Sedangkan tuak di Kelantan tu maksudnya nera. Nera. Kalau di utara tu. Dia keliru benda-benda macam ni lah. Semua ulama kita dah jawab, dah bersih ke tu. Kenapa dia timbulkan benda-benda macam ni? Masyarakat kita ni walaupun tidak mengikut mazhab Hanafi, tidak Hanafi, Syafi'i, tapi bagus fahaman mereka, mereka hormat kepada imam-imam ni. Betul dah lah tu. Kenapa dia duduk kacau benda macam tu pula? Itu menduka citakanlah saya. Ya. Maulana, Ya. ada orang sebutlah kadang-kadang apabila kita bertemu dengan masalah apa kadang-kadang kita jatuh Mu'tazilah, jatuh Qadariyah, jatuh Jabariyah. Bagaimana tu Maulana? Mungkin kekeliruan sebenarnya. Kalau baca dalam Sahih Bukhari jilid pertama saya tu, situ pun dah selesai dah. Baca betul-betul. Saya dah bincang banyak dah pasal Imam Bukhari memang kritik Murji'ah. Tapi siapa Murji'ah tu kena faham biar betul. Kalau semata-mata kerana ada kesamaannya, mungkin dari satu sudut lah. Kita tuduh dia Murji'ah. Beratlah macam tu. Macam tu orang boleh tuduh juga. Orang yang kata iman tu murakkab sebagai khawarij. Orang boleh tuduh juga kalau nak kira macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab khawarij kata iman murakkab. Kita pun kata iman murakkab. Jadi siapa yang kata iman murakkab, dia khawarij. Bolehkah kita kata begitu? Tak boleh. Silap tu. Gitu. Imam Abu Hanifah dia kata iman tu basit. Dengan sebab dia kata begitu, orang kata dia Murji'ah. Padahal basit yang dia kata tu apa maksud dia? Kena faham. Dia kata iman itu ada satu juzuk saja, bukan 3. Orang lain, jumhur ulama kata 3. Komponen iman tu. Imam Abu Hanifah terima juga 3, tapi juzuk sebagai juzuk apa? Juzuk mukawwin ke juzuk mukammil? Itu dia bincang tu. Jangan cepat-cepat nak kata. Yang dia terima juzuk mukammil, dia terima. Juzuk mukawwin yang dia tidak terima. Adakah kerana tu semata-mata boleh kita nak tuduh, nak kata dia Murji'ah? Orang-orang yang dahulu yang kata dia Murji'ah tu keliru kerana benda-benda macam ni lah. Itulah, kalau betul pun mereka keliru sebenarnya. Mereka kata tu. Sebab mereka sangat tak suka kepada Murji'ah. Bila disebut saja Murji'ah, tu melarikan diri, tak mahu. Itu antara sebab Imam Abu Hanifah dikatakan Murji'ah. Padahal Murji'ah lain. Kita tengoklah orang Hanafi kuat lagi semayang daripada orang Syafi'i. Sebab apa? Banyak jadi wajibnya. Semayang witir wajib dia. Semayang sunat subuh wajib. Ini macam mana Murji'ah? Murji'ah menganggap semayang apa semua ibadat ni tak ada memberi kesan. Tak ada faedah semua. Tak buat apa pun masuk syurga kita orang Islam. Imam Abu Hanifah pendapat begitu ke? Kena tengoklah. Nak kata dia tu termasuk dalam Murji'ah sesat ni, kena tengok dulu. Kita kena sedar, kena ingat takut kepada Allah SWT. Gitulah. Kena takut. Jangan cepat-cepat. Tu orang besar tu. Orang yang banyak jasa dia. Bukan seorang dua yang dituduh begitu. Ramai. Tapi kita kena cermat lah. Begitulah. Panjang dah kita. Tak habis nampak raya ni. Ini cerita Hamad. Hamad bin Abi Sulaiman dituduh juga. Macam mana pula Hamad nak kata kepada anak murid dia tu Murji'ah? Ibrahim An-Nakhai nak kata macam mana Abu Hanifah tu Murji'ah? Guru dia. Kalau begitu dia berguru dengan Murji'ah lah. Pelik kan tu. Kena berhati-hati. Tapi itu tidak sahih. Ali Ibnul Madini berkata, kita kena rehat dah ni kan. Sampai masa tak habis ni. Kita berhenti setakat tu lah. Ya? Berhenti setakat tu. Nanti kita sambung pula insyaAllah. Cuba ingatlah setakat mana kita berhenti setakat ni. Tanda insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Jadi ada, ya silakan. Aku tadi kan. Ya. Saya tengok orang Arab dia sapu atas stocking tu mana nak. Itu khilaf. Perkara khilaf. Tapi kebanyakan ulama dulu-dululah mengatakan tak boleh.
kalau stokin. Tapi benda tu masih khilaf lagi. Dalam mazhab Ahmad ada banyak kelonggaran di situ. Kemudahan ada. Maksudnya kita boleh hama tak? Mana? Kalau nak pilih pendapat tu, boleh lah. Tapi bagi saya, tak payahlah. Pilihlah yang biasa lah. Kalau ada orang buat, biarkan dia lah. Jangan kata apa lah. Memang ada khilaf. Tetapi yang lebih kuatnya, yang lebih cermatnya, ialah yang maklum. Itulah khuf yang maklum. Memang ada khilaf. Tak nafi lah tu. Lagi ada yang lain? Silakan. Maulana, maknanya kalau kita pakai stokin, kita dah berwuduk dengan sempurna, kita tak payah buka stokin, boleh tak kita sapu di atas macam kuf? Itulah yang khilaf tu, boleh lah. Kalau bagi orang yang kata boleh tu. Bagi orang yang kata boleh, boleh lah. Jadi macam khuf lah. Tapi kalau yang saya pilih lah secara peribadi saya, tidak begitulah. Yang maklum yang biasa lah. Baru boleh. Itu maksudnya. Dia ada syarat tak Maulana? Stoking kena tebal ke, kena melepasi buku lali ke macam mana? Itu mestilah. Kena melepasi buku lali. Sekarang ni kan stokin ada yang di bawah buku lali tu kan. Itu tak boleh, mesti atas. Seperti khuf jugalah. Khuf pun mesti kena atas daripada buku lali. Sebab ada dalam hadis tu, bukan khuf disebut tapi jawrabain. Al-mashu alal jawrabain. Dalam kitab-kitab hadis dia ada bab tu. Sapu di atas 2 stokin. Memang itulah puncanya yang jadi khilaf. Satu lagi. Ya. Ini mungkin soalan yang sensasi sikit kot. Mungkin soalan sensasi sikit lah. Tentang Ustaz Muhyiddin tu. Baru ni ada keluar fatwa daripada Negeri Terengganu lah. Yang menyatakan sesak. Apakah maksud sesak sebenarnya tu, Maulana? Adakah sampai keluar daripada ahli sunnah ke tu macam mana tu? Agaknya begitu lah. Tapi cepat sangat tu kan. Nak bagi sepatutnya ada nasihat, ada apa. Bagi saya lah sepatutnya begitu. Dia kadang-kadang bias dah jadi sekarang ni dalam masyarakat kita ni. Kalau orang-orang yang dia berkenan walaupun teruk macam mana pun dibiarkan lambat-lambat. Gitu. Tapi orang yang nampak dia tak suka, dia terus mudah-mudah. Padahalnya boleh lagi ditegur, boleh lagi ikhtiar cara lain. Jangan cepat-cepat begitu. Kadang-kadang kita nampak benda tu. Kita nampak diskriminasi tu. Diskriminasi di satu pihak dan nampak mudah-mudahan tidak bertanggungjawab lah saya rasa. Lebih baik, cara lebih baik lagi. Lebih bijaksana kalau dia ambil cara lain. Cara nasihat, panggil. Dan kalau saya lah, saya suka sangat dengan cara perlis. Contohnya, dia bagi tauliah, saya tak minta pun. Dia hantar bagi tauliah. Lama dah. Tapi kita tidak duduk sana kan, kita duduk sini. Maknanya kalau nak mengajar memang boleh lah. Saya fikir kalaulah semua negeri di Malaysia ni, institusi agama, majlis agama, pusat Islam dan sebagainya, buat macam tu, orang-orang yang diketahui memang bagus. Memang ajarannya bagus. Berilmu. Patut kita buat macam tu. Patutnya menjadi sumber inspirasi lah juga kepada yang lain-lain. Jangan nanti pergi nak minta apa. Kadang-kadang minta jadi macam main-main. Minta lepas tu orang lain nak tarik, orang lain tarik pula. Mudah-mudah main-main je. Kerana politik pun boleh berlaku juga begitu. Jadi kacau jadi, bercelaru. Inilah keadaan masyarakat kita yang menduka cita kan. Saya tak suka sangatlah. Begitu. Sepatutnya orang yang berilmu, yang berkelayakan, kita bagilah. Panggil dia atau bagi dia. Lepas tu kalau kita andaikan mungkin dia salah, mungkin salah tu tengok kemudian lah. Sepatutnya. Jangan terus bertindak tu begitu. Jadi mengecewakan. Wallahu a'lam. Semaya banyak ni kan. Mana? Dia ada jarak semaya selepas waktu ni, yang dia ni lah. Dia ada jarak ke ataupun selagi tak semaya kita boleh sebelum habis waktu. Macam masa ke? Masa. Dia kita ada semaya dia Zuhur. Waktu dekat-dekat asar baru kita semaya. Boleh ke kita?
dia sebenarnya qadha pun boleh. Sembahyang rawatib ni kan kita nak qadha pun boleh. Nabi SAW pernah qadha sembahyang dia. Tapi yang seeloknya kita tak buat begitulah. Kadar biasalah. Misalnya kita bersembahyang di masjid. Lepas tu kita sembahyang sunat ni elok di rumah kan. Jadi dalam perjalanan tu mungkin kita berhenti beli apa-apa. Ada kawan ajak minum air. Boleh lagi tu. Tak apa lagi. Sebab dalam perjalanan kita nak balik. Sekadar tu lah saya rasa tidaklah, janganlah lama sangat. Kalau sekadar tu masih biasa lagi. Sebab Nabi SAW memang menganjurkan sembahyang sunat ni di rumah. Semua sunat. Kecuali fardu. Jadi nak sampai ke rumah tu ambil masa juga kan. Ambil masa juga. Kalau bayangkan kalau orang rumah jauh. Dulu zaman Nabi dulu berjalan kaki. Ambil masa juga nak sampai ke rumah dia. Tapi dia masih lagi boleh buat. Sebab yang dianjurkan buat di rumah. Jadi kalau kita sekarang ni berhentilah nak beli apa-apa dekat kedai tu, berhenti. Itu tidak memutuskan lagi ya. Masih boleh lagi selepas tu. Kalau dalam kenderaan tu lagu mana pula Maulana? Ataupun buat dalam kereta kau kan? Tu sembahyang lain, semua sunat lain. Sunat lain. Kalau sunat rawatib ni elok di rumah. Bukan di atas kenderaan. Kecuali kalau kita memang tak boleh berhentilah, tak boleh lain lah tu. Kalau duha boleh dalam kenderaan kau Maulana? Boleh. Cuma yang seeloknya sunat mutlak lah, sunat mutlak. Bukan sunat yang boleh kita sebut sunat ni, begitu. Itu seeloknya. Kecuali kita dalam perjalanan, dalam musafir memang boleh lah kalau dalam keadaan itu tu. Kalau dalam keadaan musafir tu memang boleh lah. Kalau dalam keadaan biasa-biasa ni, yang seeloknya kita buat yang sunat mutlak tu. Bukan yang ada disebutkan sunat ini. Jadi sunat ini ni yang seelok ni di rumah. Itu dalam hadis sebutkan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu tu kubur. Maksudnya Nabi SAW suruh sembahyang lah. Sebab di kubur tu bukan tempat orang sembahyang. Jadi cara nak menghidupkan, nak bagi cahaya kepada rumah tu kita solat. Solat-solat yang ada nama dia tu lah. Misal solat duha, solat rawatib, solat ini tak elok di tempat begitu. Kecuali kita dalam perjalanan, itu lain lah. Memang boleh lah. Ya. Satu lagi lah Maulana, ada macam kata ada sahabat minta nak duduk sekali dengan Rasulullah di surga dekat Mahfuz Hadis tu. Dia kata tolong dirimu dengan perbanyakkan sujud. Banyak tu agak-agak berapa? Kalau banyak maksudnya banyak sembahyang. Bukan banyak sujud. Bukan banyak sujud, banyak sembahyang. Jadi banyak sembahyang ni kalau kira hak fardu saja tu tidak banyak lagi. Sunat-sunat tu mana-mana ada sunat yang jelas. Ada sunat tu kita buatlah. Jadi Nabi SAW ni jawab dia bukan satu tu saja jawapan kan, banyak lagi. Ada sahabat tanya macam mana boleh duduk sekali dengan Nabi ke macam mana di akhirat besok. Saya ni sembahyang pun tak ada banyak. Nabi tanya kamu sedia apa untuk syurga, untuk itu. Dia kata saya sembahyang tak ada banyak sangat, nak kata puasa pun tak ada, tapi saya sayang kepada Rasulullah. Apa Nabi jawab? Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama orang yang disayanginya. Itu. Jadi macam-macam lah. Ya kalau ada yang tadi, itu maksudnya bukan sujud tu banyak dah. Maksudnya sembahyang tu banyak. Saja disebut sujud tu biasalah. Sebut sujud tapi maksudnya solat. Itulah maksudnya. Ya. Maulana? Ya. Nak tanya pasal video kemarin Maulana tunjuk Habib tu Habib pergi kubur dengan gender ke apa. Soalan saya, bapa kalau kita tengok Habib ni dah kira macam terpesong dah lah. Tapi bapa mufti di Malaysia ni tak keluar fatwa lagi, sedangkan Mohib tu dah keluar fatwa dah sesat.
Adakah memang patut apa yang Wahid buat tu kira memang menyesatkan? Itu soalan saya lah. Sebab saya fikir kalau nak menyesatkan, hak patutnya pertama sekali golongan Habib ni lah rasa. Apa pandangan Maulana? Dia memang itulah masalahnya, itulah yang saya sebut tadi tu. Kita macam bias lah sekarang ni. Dia ada dah macam bibit permusuhan tu. Dah ada dah. Jadi dengan sebab itu kalau pihak yang kita dah tak senang hati dengan dia tu mudah sangat kita nak itu. Padahal banyak lagi yang lain-lain tu yang teruk-teruk kan. Bahkan kita menganjurkan majlis-majlis untuk menyambut dia dengan penuh penghormatan pula. Memang saya tidak nafi kalau pandangan saya lah banyak kecenderungan masyarakat kita ni termasuklah pihak-pihak berkuasa. Dia kecenderungan dia ke situ. Sebab itu dia keberatan kalau kita bincang kata benda ni bid'ah, benda ni bid'ah. Sebab benda tu memang dia buat. Benda tu memang dia buat. Jadi sebab itu dia marah. Padahal kita sebut tu apa yang ada dalam kitab kan. Nak suruh berhati-hati. Dia sebab amalan dia dah jadi amalan dia. Jadi banyak yang Habib buat ni banyak sesuai, banyak serupa. Cuma lebih banyak lagi kalau dulu kita kata Maulid ni bulan Maulid lah. Sekarang ni Habib mari tambah lagi. Hampir setiap hari ada Maulid. Ada Maulid ni. Jadi memang sesuai dengan selera dia. Asal dia begitu dah. Jadi tidak kata berasa janggal lah, berasa pelik dah. Dia mudah nak masuk. Sebab tu kita kata memang cara pengajaran tempat kita agama ni dia banyak sesuai, mudah. Sebab tu bila mari benda-benda macam tu mudah nak menangkap. Mudah nak menangkap. Itulah bahayanya. Saya rasa tak patutlah. Sepatutnya banyak lagi yang lebih bahaya. Yang ni saya rasa boleh diatasi dengan banyak cara lagi. Walaupun saya pun tak setuju juga kan. Macam kita sebut tadi lah. Saya tak setuju. Itu silap dia lah. Silap dia. Tapi itulah. Banyak lagi orang lain yang teruk-teruk lagi. Tapi oleh kerana banyak kesamaannya dengan kita, kita biarkan dia. Bahkan kita sanjung dia. Kita terima baik dia, bagi kedudukan lagi, bagi kebenaran lagi. Ini satu penyakit jugalah bagi saya. Itu mengecewakan juga. Wallahualam. Saya rasa setakat itulah dulu ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi